Kuala Terengganu, Ibu Negeri Terengganu Darul Iman. Pada 18 Januari 1979, ia diisytiharkan sebagai Majlis Perbandaran Kuala Terengganu, MPKT, hasil gabungan Jemaah Bandaran Kuala Terengganu dan 4 majlis tempatan. Majlis Mesyuarat Tempatan Kuala Terengganu Utara, Barat, Tengah dan Selatan. Pada tahun 1996, seluruh daerah Kuala Terengganu termasuk Pulau Redang diletak di bawah pentadbiran MPKT. Ia merangkumi keluasan 60,500 hektar. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu ataupun Bandaraya KT telah pun istilahnya dilaksanakan pada 1 Januari 2008 dan Bandaraya KT mempunyai visi sebagai Kuala Terengganu Bandaraya Warisan Global, Lestari dan terbaik di dunia. Penduduk semakin bertambah, kawasan pentadbiran semakin luas, bandarnya semakin membangun. Hari ini, Kuala Terengganu berkembang begitu pesat, membolehkannya dinaik taraf, menjadikannya Bandar Raya Warisan Pesisiran Air. Pelbagai asas dan pertimbangan diambil kira sebelum sesuatu majlis perbandaran dinaikkan taraf sebagai bandaraya. Ia tertakluk kepada Akta Kerajaan Tempatan 1976 atau Akta 171. Antara asas dan pertimbangan itu termasuklah statusnya sebagai pusat pentadbiran sesebuah negeri. Penduduknya pula tidak kurang daripada 300,000 orang, di samping mempunyai autonomi dari segi keuangan dengan pungutan hasil tahunan tidak kurang daripada 80 juta ringgit. Selain itu, sesuatu majlis perbandaran yang hendak dinaikkan taraf disyaratkan mengalami perkembangan dan pembangunan ekonomi yang pesat, berfungsi sebagai pusat perniagaan dan perindustrian serta mempunyai institusi keuangan yang kukuh. Ia juga mesti mempunyai kemudahan pendidikan termasuk institusi pengajian tinggi yang turut dilengkapi dengan maktab, universiti dan perpustakaan. Sejarahnya pula mempunyai ciri-ciri keistimewaan dan berfungsi sebagai pusat aktiviti kebudayaan dan sukan yang penting. Mengapa Bandaraya Warisan Pesisiran Air? Sudah sekian lama Kuala Terengganu menjadi salah satu pusat warisan, kebudayaan dan kesenian Melayu yang terunggul. Songket dan batik serta keropok dan tembaga banyak dihasilkan di bandaraya ini. Warisan itu tersohor di segenap ceruk rantau. Ia pernah menjadi pusat pembinaan bot kayu yang dikagumi sepanjang perjalanan sejarah dan berlayar ke segenap teluk dan pulau di pesisiran Nusantara. Tradisi maritimnya diteruskan sehingga ke zaman ini. Contohnya, pertandingan perahu layar antarabangsa Piala Monsun Terengganu yang menarik minat pelayar seantero dunia untuk datang dan menjadikan Kuala Terengganu pusat sukan layar antarabangsa. Kuala Terengganu memenuhi semua syarat yang terkandung di bawah akta itu. Justru, keputusan menaikkan tarafnya sebagai bandaraya merupakan langkah yang sangat bijak lagi tepat. Pelbagai acara diatur dan disusun beberapa hari sebelum dan selepas Kuala Terengganu diisytiharkan sebagai Bandaraya Warisan Pesisiran Air. Ia bermula pada petang hari terakhir tahun 2007 dan selesai pada malam 5 Januari tahun 2008.
Tirai sejarah mula dibuka sebaik sahaja Fajar Tahun Baru 2008 menyingsing. Pada pagi 1 Januari, Istana Malziah yang bersejarah menjadi saksi majlis penyerahan watikah dan surat cara pelantikan Datuk Bandar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail, Ibni Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin berkenan untuk menyempurnakan pengurnian itu. Majlis turut dihadiri oleh Menteri Besar Datuk Seri Idris Jusoh dan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun. Yang berhormat Timbalan Menteri mempersembahkan watikah pengisytiharan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Bandaraya Warisan Pesisiran Air. Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja kemudiannya berkenan menyerahkan surat cara pelantikan kepada yang berusaha Datuk Mat Razali Kasim selaku Datuk Bandar yang pertama. Baginda seterusnya berkenan mengalungkan Datuk Bandar dengan kalung jawatan dan menyerahkan cokmar kepada Datuk Bandar. Pada sebelah malamnya pula, Bandaraya Warisan Pesisiran Air bermandikan cahaya. Yang amat berhormat Menteri Besar menghadiri upacara pengisytiharan Kuala Terengganu sebagai Bandaraya dalam satu majlis penuh bersejarah yang diadakan di dataran Shah Bandar. Pada majlis ini, beliau secara simbolik menyarungkan keris dalam sarung gergasi. Dan seterusnya membaca watikah perisytiharan Kuala Terengganu sebagai Bandaraya Warisan Pesisir Air. Serentak dengan perisytiharan ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar turut melancarkan Tahun Melawat Terengganu 2008. Temanya, di mana alam semula jadi memayungi warisan. Dalam ucapannya, beliau berkata, perisytiharan Kuala Terengganu sebagai Bandaraya ialah kerana bandar ini telah mengalami kepesatan pembangunan dalam pelbagai bidang. Pantai Timur yang menghubungi Kuala Lumpur melalui Karak dan Kuantan. Pelancong di sebelah barat dan utara juga boleh menggunakan laluan Simpang Pulai Kuala Berang. Lebuh Raya yang memiliki pemandangan tercantik di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Pelancong akan terpesona dengan pemandangan Tasik Kenyir dan Senturi Gajah di Lebuh Raya Simpang Pulai Kuala Berang. Antara lain, ia termasuk ekonomi dan perdagangan, kemudahan sosial dan infrastruktur serta fungsi selaku pusat pentadbiran kerajaan negeri. Beliau mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan kepada Kerajaan Malaysia kerana telah memberi pengiktirafan kepada Kuala Terengganu sebagai Bandaraya. Majlis turut diserikan dengan pelancaran logo Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Forum perdana diadakan di dataran Shah Bandar. Tajuk perbincangannya, menjana sikap warga kota Islam Hadari dengan ahli-ahli panel yang disegani.
96% daripada penduduk Bandaraya Warisan Pesisir Air terdiri daripada orang Melayu beragama Islam. Ia diyakini berupaya menghadapi cabaran yang besar dari segi fungsi dan tanggungjawabnya kepada penduduk. Ini termasuk penyediaan infrastruktur, perkhidmatan bandar dan lain-lain sejajar dengan tarafnya sebagai sebuah bandaraya. Yang amat berhormat Menteri Besar berkata, antara perkara yang perlu diberi tumpuan ialah menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Untuk tujuan tersebut, pertumbuhan ekonomi negeri ini perlu dirangsang, manakala keberkesanan sistem penyampaiannya pula wajar dipertingkatkan lagi. Rakyat Terengganu dan penduduk Kuala Terengganu merasa bertuah kerana banyak projek pembangunan yang dirancang memberi manfaat kepada mereka, khasnya dalam bidang-bidang keagamaan, ekonomi, kebudayaan dan pelancongan. Suntikan pembangunan di negeri Terengganu Darul Iman merupakan hasil muafakat dan perancangan pemimpin untuk masa depan rakyat. Pembinaan kompleks sukan dan taman tamadun Islam, usaha menaik taraf lapangan terbang Sultan Mahmud dan kewujudan pusat-pusat komersial di bandaraya ini merupakan sebahagian kecil daripada agenda pemimpin yang berjiwa besar. Dan masih banyak lagi yang akan menyusul.